اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat 6. Muka surat 6 bahagian ke-14 daripada atas. Surat 6 bahagian ke-14 daripada atas. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Yang keenamnya, yang keenam daripada 6 rukun iman, percaya dengan qada dan qadar. Percaya, beriman dengan qada dan qadar. Dengan maknanya qada itu, qada ni makna dia penentuan, penetapan, yang telah menentu, yang telah menetap akan dia, akan penentuan Allah Ta'ala, yakni oleh Allah Ta'ala. Penentuan yang telah menentu ni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menentu dengan iradah, dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makna qada, penentuan, penetapan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menentu akan dia, yang telah menentu. Allah menentu ni pada azal, telah menentu. Innama amruhu iza arada syai'an, iza arada syai'an, apabila telah menghendaki oleh Allah Ta'ala akan suatu perkara. Iza arada dengan fi'il madhi, telah menentukan, telah menghendaki, isyarat kepada ta'alluq tanjizi qadim bagi iradah. Manapa ta'alluq tanjizi qadim? Allah yang bersifat dengan iradah telah menentukan pada azal, qadim, sedia kala. Allah qadim, sifat iradah Allah qadim. Allah yang bersifat dengan iradah menentukan, menentu pun qadim. Allah qadim, sifat iradah Allah qadim. Allah yang bersifat dengan iradah menentukan. Iradah sifat yang ada di Allah. Menentukan tu ta'alluq fungsi sifat iradah Allah. Sifat iradah Allah qadim, sedia kala. Ta'alluq fungsi sifat iradah adalah menentukan. Menentukan pun sedia kala, telah menentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menentu sedia kala, yang kita ringkasnya kita sebut sebagai ketentuan azali. Kan gitu? Ketentuan azali, ketentuan yang qadim. Allah qadim, sifat iradah Allah qadim. Allah yang bersifat dengan iradah menentukan. Menentu tu ta'alluq iradah, fungsi iradah. Bila Allah menentukan, Allah menentukan sedia kala. Kita panggil tanjiznya ta'alluq tanjiz qadim bagi iradah, yang kita sebut ringkasnya ketentuan azali, ketentuan yang sedia kala, telah menentukan akan dia oleh Allah dengan iradah. Itu makna qada. Dan makna qadar itu takdir Allah. Maksudnya, maksud qadar perbuatan yang telah perbuat akan dia
akan perbuatan oleh Allah Ta'ala. Perbuat ni dengan kudrahnya, dengan sifat kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sini dia kata telah perbuat, telah menentukan. Betul, telah perbuat. Hak lepas Allah telah perbuat. Hak sekarang Allah sedang perbuat. Hak akan datang Allah belum lagi perbuat. Ketentuan siap sedia pada azal. Ketentuan, ketetapan siap sedia dah pada azal. Kemudian Allah perbuat. Bila Allah perbuat? Hak lepas Allah memang telah perbuat lah. Hak sekarang ni, hak berlaku sekarang ni, Allah sedang perbuat. Apa yang sedang berlaku sekarang tak tercerita lah. Apa-apa yang sedang berlaku sekarang. Tidak ada satu perkara pun yang sedang berlaku sekarang, walaupun perkara itu hanya sebesar zarah, melainkan semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hak sekarang ni Allah sedang perbuat. Hak akan datang azali menentukan juga. Iradah menentukan pada azal. Hak esok, hak lusa, tu ketentuan azali telah menentukan. Tapi perbuat Allah belum perbuat, sebab belum sampai masa lagi sebagaimana yang Allah Ta'ala telah tentukan pada azal. Kalau telah menentukan, betul. Kalau telah perbuat, hak lepas betul lah telah perbuat. Sebab ketentuannya adalah azali. Perbuatan Allah, pekerjaan Allah yang kita panggil ta'alluq kudrah, fungsi kudrah, fungsi sifat kudrat. Kadang-kadang bunyi kudrah, kadang-kadang bunyi kudrat. Iradat, dia hujung kudrah iradah tu termarbutah. Kenal termarbutah kan? Apabila kita nak berhenti termarbutah, yang masyhurnya baca dengan he. Kudrah, iradah, masyhurnya seumpama tu. Tetapi boleh juga nak baca dengan te. Kudrat, iradat, ibadat, solat. Te belaka tu boleh. Nak kata ibadah pun boleh, nak kata solat pun boleh. Te marbutah belaka tu. Syariat, tariqah atau tariqat, te kata hakikat, tu semua termarbutah belaka tu. Yang masyhurnya kalau nak berhenti baca dengan he. Seumpama wahdaniyah. Wahdaniyah termarbutah di ujung tu kan. Ke kita ada ajar sebut wahdaniyat aja. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat. Ada? Wahdaniyah. Siapa di kudrah, kudrat, iradat. Di pada te pula. Wahdaniyah dia berhenti dengan he. Kudrat, iradat berhenti dengan te. Waktu perbagai kita pandai belaka dua-dua. Waktu kita baca dua-dua. Kita pandai belaka. Tahu dah. Termarbutah. Yang masyhurnya nak berhenti baca dengan he. Tapi boleh baca dengan te. Jadi wahdaniyah kita berhenti dengan he. Lepas tu kudrat, iradat kita berhenti dengan te pula. Nak kata boleh belaka. Gitu tau. Yang jadi kita wahdaniyah berhenti dengan he, kudrat berhenti dengan te, iradat berhenti dengan te. Nak oyaknya boleh belaka. Nak berhenti dengan he pun boleh, nak berhenti dengan te pun boleh. Kita tahu belaka dua-dua ataupun tak tahu belaka dua-dua. Pakai gomo aja dah. Jadi kadang-kadang kudrah, iradah boleh belaka. Boleh belaka kan? Jadi perbuatan Allah ni perbuatan Allah yang telah perbuat akan dia oleh Allah dengan kudratnya, dengan sifat kudrat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Perbuatan Allah ni takluk iradah qudrah. Menentu Allah itu takluk iradah, fungsi. Iradah menentu, fungsi kudrah Allah perbuat, Allah buat. Itu fungsi kudrah. Allah menentu pada azal. Ketentuan azali telah menentukan, iza arada syai'an, bila telah menentukan oleh Allah akan sesuatu perkara. Itu jelas ketentuan azali. Kemudian sampai masa sebagaimana yang Allah Ta'ala tentukan pada azal, Allah Ta'ala pun perbuat. Allah Ta'ala pun buat. Takluk kudrahnya buat, mengerjakan, mengadakan, meniadakan segala-gala, menggerakkan, mendiamkan, menghidup. Segala-gala yang berlaku Allah yang perbuat. Allah perbuat ni bila Allah perbuat? Sekarang lah, kalau hak sekarang. Kalau lepas dah, lepas dah. Hak akan datang, akan datang. Maknanya perbuatan Allah bukan azali. Perbuatan Allah sekarang. Itu dia panggil ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Ta'alluq tanjizi hadis bagi kudrah. Mana apa tanjizi? Melakukan. Allah Ta'ala buat hadis sekarang, baharu, bukan sedia kala. Sebab meniada ni dengan sedia kalanya dia tidak akan jumpa. Meniada dia tak akan jumpa dengan sedia kala. Sebab sedia kala ni bukan benda yang diadakan. Jadi kalau sebut kata mengada, kemudian yang asalnya tak ada. Kalau sebut kata meniada, kemudian yang asalnya ada. Maknanya buat adalah baharu, bukan qadim, bukan sedia kala. Sebab mengada meniada dengan qadim ni memang takkan jumpa. Sebab qadim sedia kala perkara yang bukan jenis diadakan. Adapun menentu bukan buat. Menentu ni menetap sahaja. Sedia kala lah menentu, bukan buat pun. Sebagaimana mengetahui, Tuhan mengetahui sedia kala. Macam mana mengetahui sedia kala? Mengetahui, tahu. Menentu iradah sedia kala, tapi mengerjakan, perbuatkan, itu baharu. Dipanggil ta'alluq tanjiz hadis bagi kudrah. Sifat kudrah Allah qadim. Sifat Allah qadim belaka. Sifat Allah qadim belaka. Tapi Allah yang bersifat kudrah yang qadim ni melakukan, perbuat. Bila Allah perbuat? Perbuatnya sekarang, baharu. Perbuatnya sekarang, baharu hak perbuat tu. Itu panggil tanjizi hadis. Cuma kalau kita mengaji pula dalam huraian sifat kudrah, Allah mengadakan, Allah perbuatnya sekarang. Walha sifat kudrah Allah qadim. Sifat kudrah Allah qadim. Fungsi sifat kudrah mengada sekarang. Walha sifat kudrah Allah qadim. Sifat kudrah Allah qadim yang Allah mengadakan adalah sekarang. Bilakah sifat kudrah Allah boleh mengadakan? Bilakah sifat kudrah Allah boleh mengadakan? Sifat Allah qadim, sifat kudrah Allah qadim, mengadakan sungguhnya sekarang, baharu. Sifat kudrah Allah yang qadim, bilakah boleh mengadakan? Boleh mengada. Dah sifat kudratnya qadim, boleh mengada pun qadim lah. Tu baiklah ta'alluq suluhi qadim. Mana pun suluhi qadim. Suluhi ni mana boleh mengadakan bila sedia kala. Boleh sahaja. Mengadakan sungguhnya, qadar di sini adalah baharu tanjizi hadis. Jadi payah pula. Tu pegangan kita dah. Ialah sifat kudrat Allah qadim. Memang kita pegang seumpama tu. Allah buat sekarang lah. Allah buat ni tengah berlaku sekarang ni. Takkan qadim barulah ni. Hak sedang berlaku sekarang, Allah buat sekarang ni. Qadar ni Allah buat sekarang ni. Baru kan? Baru. Sifat Allah, sifat kudrat Allah qadim, buatnya sekarang. Baru buatnya.
Sifat kudrat Allah yang qadim ni, bila kau boleh melakukan, bila kau boleh buat. Mestilah sedia kala boleh buat. Cuma buat tu kemudian. Boleh buat sedia kala. Bukan kata sifat kudrat Allah qadim, tapi Tuhan buat sekarang kerana asalnya ada kudrat saja je. Tak boleh nak buat pun. Gitu. Pasti kita berpegang Allah boleh mengadakan sedia kala juga. Tapi mengadakan sungguh sekarang. Dia kadang-kadangnya panggilan, istilah tu saja kita pening. Tapi isi itu sebenarnya memang dalam pegangan kita belaka tu. Cuma kita nama tu tak kenal. Tak apalah nama tak kenal. Yelah kadang-kadang ada juga orang, dia mengaji Qurannya betul. Betul dia mengaji Quran. Tapi kalau tanya hukum tajwid, dia tak ada nak jawab. Ada orang balas tu. Tapi dia baca betul. Tapi kalau kita tanya ada orang dia boleh jawab, ada orang tak boleh jawab. Kenapa? Dia buat kena, tapi apa nama dia buat tu tak tahu nama. Dia tukar kadang-kadang namanya. Tapi masa dia baca, betul, tak lari dia baca. Sama juga kadang-kadang dalam bab pegangan ni, pegangan kita tetap dah. Cuma kadang-kadang panggilan ilmu tu, memang kita berpegang sifat kudrat Allah qadim. Allah melakukan sekarang. Sekarang bukan qadim baharu. Memang Allah buat sekarang. Tak ada Allah buat sedia kala. Sebab sedia kala ni bukan benda yang dibuat. Jadi Allah buat sekarang. Sifat kudrat Allah sedia kala. Bila kau sifat kudrat Allah boleh mengadakan? Boleh mengadakan sedia kala. Tapi buatnya sekarang. Gitu je lah. Nama tu mungkin kita tak apa tak je dengar ke, tapi hak isinya, kita ingat ke kudrat Allah yang qadim tu asal kudrat je qadim, tapi nak buat gapo dak gerak lagi kudrat Allahnya. Kediam ni baru kudrat Allah Taala gerak nak buat. Mustahil gitu umpama tu pegangan kita. Tetap dah kita berpegang Allah sedia kala boleh mengadakan, tapi Allah mengadakan sekarang. Sebagaimana yang iradat telah menentukan pada azal. Menentu memang pada azal. Mengetahui ilmu pun memang pada azal. Bukan buat menentu. Bukan buat mengetahui, bukan buat. Itu menentu sedia kala, mengetahui sedia kala, melakukan buat ini sekarang. Kalau hak berlaku sekarang lah. Hak telah berlaku, telah berlaku. Hak esok lusa hak akan datang pula. Perbuatan yang telah perbuat akan dia oleh Allah dengan kudrahnya. Maka percaya dengan qada dan qadar itu maknanya mengaku putus dalam hati seseorang, berpegang kejat dalam akidah seseorang dengan tentu sungguh akan bahawa segala perkara yang berlaku. Mana segala perkara ni? Daripada baik dan jahat, semuanya segala perkara tu dengan kehendak Allah. Dengan kehendak Allah yang bersifat dengan iradah qada, dan dengan menjadi Allah akan segala perkara ini dipanggil qadar. Segala-gala yang berlaku datang daripada ketentuan Allah, kehendak Allah yang bersifat dengan iradah, dan datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Manapun semua yang berlaku datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Inilah rukun iman yang keenam, percaya dengan qada dan qadar, dengan bahawa kita mengaku putus di hati, kita berpegang kejak di hati bahawa semua yang berlaku datang daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Qada dan qadar. Qada satu pegangan, qadar satu pegangan. Jadi hak kelas terdahulunya kita nak bicara terlebih dahulunya berkaitan dengan qada, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan kudrah. Tapi susunan sifat 20 dia bukan mulakan dengan ketentuan, dia mulakan dengan kudrat. Sifat 20-nya selepas daripada didatangkan sifat yang nak menafikan sifat-sifat yang tidak selayaknya bagi Tuhan.
nak menafikan ada permulaan, nak menafikan ada kesudahan, nak menafikan sama Allah dengan makhluk, nak menafikan Allah ni berhajat kepada zat dan berhajat pada penjadi, nak menafikan Tuhan ni berbilang. Tu hak daripada sifat yang pertama sampai sifat yang keenam, dipanggil takhliyah, nak menafikan sifat-sifat yang tidak selayaknya bagi Tuhan, kemudian nak datangkan sifat-sifat ketinggian bagi Tuhan. Mana sifat ketinggian pertama? Dimulakan dengan kudrat. Dimulakan dengan kudrat. Barulah pergi pada iradat, barulah pergi kepada ilmu, barulah pergi kepada hayat. Dalam kitab Baqarah dimulakan dengan sifat hayat. Adalah hayat lah dulunya, barulah pergi pada ilmu, pergi pada iradat, pergi pada kudrah. Tapi kebanyakan kita dia akan mula dengan kudrah. Sebab apa mulakan dengan kudrah? Sebab yang nyata di hadapan kita adalah perbuatan kudrat Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah Azza tu hanya Allah yang mengetahui. Hak nyata depan kita adalah perbuatan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kudrah Allah ni dipanggil ibras. Ibras ni nak menyatakan ketentuan Allah pada azal. Ibras apa? Tuhan nak menyatakan perbuatan sekarang ni akan ketentuan Allah pada azal. Jadi yang nyata depan kita permulaannya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sama ada perbuatan Allah yang Tuhan telah buat, Tuhan buat langit, Tuhan buat bumi, hak Tuhan telah buat, dan juga perbuatan Allah hak sekarang Tuhan sedang buat, semua perkara yang sedang berlaku sekarang. Hak tu nyata di hadapan kita, maka didatangkan sifat kudrah terlebih dahulu. Allah yang bersifat kudrah mengadakan, menjadikan segala-gala perkara. Kemudian daripada tu Allah menjadikan segala-gala perkara dipujuin sebagaimana yang telah ditentukan oleh iradat Allah Subhanahu wa taala. Dipujuin dengan ketentuan iradah. Tu baiklah sifat yang ke-8-nya, sifat iradah. Tapi antara kalau untuk kita faham ketentuan lah dulu, barulah pergi kepada perbuatan. Hak ta'akul kita lah, sifat Tuhan koding belaka. Untuk mudah fahamnya, ketentuan dulu, baru pergi pada perbuatan. Yang nyata kepada kita perbuatan Allah. Cerita perbuatan Allah dulu, ceritalah sifat kudrah. Perbuatan Allah ni takluk kudrah Allah Subhanahu wa taala. Dia cerita kudrah dulu, perbuatan Allah dulu cerita. Perbuatan Allah tu takluk kudrah, kudrah sifat. Jadi nak ceritanya perbuatan Allah dulu. Allah yang bersifat kudrah menjadikan, mengadakan segala-gala kemungkinan. Sekarang haruslah tu segala-gala perkara yang berlaku. Kemudian apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan buat, muafakat dengan ketentuan Allah pada azal. Bagi pada ketentuan Allah pada azal. Ketetapan Allah pada azal, pada sedia kala. Pergilah pula pada sifat yang ke-8, sifat iradah. Allah yang bersifat iradah menentukan, menetapkan segala-gala perkara. Pergi kepada qada. Sifat yang ke-8 iradah. Allah yang bersifat iradah telah menentukan segala-gala perkara, muafakat dengan ilmu. Join pula dengan ilmu. Sifat yang ke-9 sifat ilmu. Barulah sifat yang ke-10 sifat hayat. Nak ada kudrat, nak ada iradat, nak ada ilmu. Kalau hayatnya tak ada, nak ada kat mana? Baru cerita sifat hayat. Tapi dari segi ta'akul pemikiran kitanya, hayat dulu, baru timbul ilmu, baru timbul iradah, baru timbul kudrah. Itu pemahaman akal. Sifat Tuhan kodim, tak ada nombor. Wa imma sifat hayat, wa imma sifat ilmu, sifat iradah, sifat kudrah, kodim belaka. Tapi kalau kita nak nampak fahamnya, ada hayat, ada ilmu, ada iradah, ada kudrah.
Kalau ikut susunan ta'akul kita. Tapi kenapa kita mula dengan kudrah? Sebab otak nyata di kita. Perbuatan Tuhan. Hak Tuhan buat selaras dengan ketentuan Allah pada azal. Tu bi iradah. Cerita sifat ke-8 iradah. Allah menentukan, Allah menetapkan selaras dengan sifat ilmu. Barulah sifat yang ke-9, sifat ilmu. Tapi kita nak ceritanya, cerita hak terdahululah ketentuan. Ketentuan hak azali dulu, qada, walaupun kita pergi pada cerita bab qadar. Qada dan qadar, tiga sifat: kudrat, iradah dan ilmu. Kudrat, iradah dan ilmu. Ke mana pun kita akan join ketentuan Allah dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala, baru kita boleh jelas. Jadi pembicaraan sekarang kita pergi pada penentuan Allah yang telah menentu akan oleh Allah pada azal. Iradah, ketentuan azali. Apa makna Allah telah menentukan? Allah telah menentukan, Allah telah menetapkan, Allah telah memutuskan segala-gala perkara pada azal. Tidak ada satu perkara pun yang berlaku, sama ada di bumi, sama ada di langit, sama ada di dunia, sama ada di akhirat, melainkan semua yang berlaku tu telah ditentukan oleh Allah pada azal. Sebesar zarah pun tidak ada yang berlaku melainkan ketentuan Allah pada azal. Mati situ. Kalaulah ada perkara yang berlaku yang terkeluar daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, berlaku di ni bumi Allah, bawah langit Allah, dunia Allah Taala ciptakan, manusia pun Allah Taala ciptakan, tiba-tiba berlaku satu perkara yang terkeluar daripada ketetapan Allah, ketentuan Allah, susunan Allah. Allah bukan Tuhan seumpama tu. Apa panggil apa ni? Lose control, apa-apa? Luar kawalan, luar kawalan. Tu bukan Tuhan seumpama. Allah Taala alhamdulillahi rabbil alamin. Rabb yang mengatur, yang menyusun, yang mentadbir sekalian perkara. Itu Tuhan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ni rabbil alamin. Kalau ada perkara yang berlaku yang bukan datang dari susunan Allah, ketetapan Allah, keputusan Allah, rasa sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berlaku telah ditentukan pada azal. Segala-gala perkara yang berlaku telah ditentukan pada azal. Sebab apa nak kena mati sini? Sebab kita panjang lagi pembicaraan, termasuk pergi pada pembicaraan ikhtiar dan usaha di sisi pandangan ahli sunnah wal jamaah. Jadi nak pergi pada persoalan ikhtiar dan usaha, kita kena mati bab qada dan qadar terlebih dahulu. Allah telah menentukan segala-gala perkara pada azal. Perkara yang berlaku sekarang kesemuanya datang daripada perbuatan Allah yang bersifat qudrah, dipanggil qadar. Jangan lupalah qada qadar atas jalanan Imam Asy'ari. Atas jalanan Imam Maturidi, ketentuan Allah pada azal disebut qadar, perbuatan Allah sekarang disebut qada. Jadi qadar dan qada itu jalanan Imam Maturidi. Kemudian pula ketentuan Allah pada azal ni selaras dengan ilmu Allah. Selaras dengan ilmu Allah. Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal. Bila Allah telah mengetahui segala-gala perkara azal, Allah menentu segala-gala perkara. Tapi Allah mengetahuinya segala-gala sungguhlah. Hak wajib Tuhan tahu, hak mustahil Tuhan tahu, hak harus Tuhan tahu. Tapi ketentuan iradah hanya pergi kepada perkara-perkara yang harus sahaja. Sebab perkara yang wajib, zat dan sifat Allah tidak berkait dengan ketentuan Allah. Itu azali, qadim, sedia kala dah tu. Kemudian perkara mustahil,
anak Allah, isteri Allah contohnya tidak berkait dengan ketentuan iradah. Sebab perkara mustahil ni perkara tak terima akal sama sekali, nak ada. Jadi tidak berkait dengan iradah Allah. Bukan iradah Allah yang menentukan anak tidak akan ada, bukan iradah Allah menentukan isteri tidak akan ada, tidak berkait. Perkara wajib, perkara mustahil tidak berkait dengan sifat iradah Allah Subhanahu wa taala, hanya berkait dengan perkara yang harus sahaja. Tapi ilmu Allah meliputi segala-galanya. Hak wajib Tuhan tahu, hak mustahil Tuhan tahu, hak harus pun Tuhan tahu. Tapi tinggi pada hak ketentuan Allah, perkara yang memungkinkan harus ni lah. Jadi Allah Ta'ala menentukan muafakat dengan apa yang Allah tahu. Bila Allah Ta'ala menentukan muafakat dengan apa yang Allah Ta'ala tahu, Allah Ta'ala mengetahui segala-gala perkara pada azal, maka Allah Ta'ala menentu pun segala-gala perkara pada azal. Sebab kalau ada Allah menentukan kemudian, berarti ilmu Allah pun jadi kemudian. Sebab apa Allah menentukan kemudian? Sebab Allah baru tahu kemudian, mustahil sama sekali. Kalau macam kita, ini ketentuan kita, ini keputusan kita. Esok kita tambah keputusan lain pula. Lusa kita tambah keputusan lain pula. Sebab apa? Baru tahu. Tu kita. Jadi kalau Allah ada ketentuan yang baru, rasak sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita joinkan antara ketentuan Allah dengan mengetahui Allah ni, maka mustahil berubah sama sekali ketetapan Allah. Kalau ketetapan Allah berubah, di mana duduk sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau ketetapan kita, kalau keputusan kita, walaupun kita buat keputusan tu muktamad dah, walaupun kita keputusan tu musyarat ramah dah sekalipun, jalan separuh jalan, terkadang kita kena ubah balik keputusan kita. Sebab apa? Tak jadi kerja. Dari itu sebab apa ambil keputusan tu? Kita ingat dah nak jadi gini. Sebab apa? Ilmu kita terhad. Maka keputusan kita pun akan berubah kemudian. Kalaulah keputusan Allah, ketetapan Allah, ketentuan Allah berubah, di mana duduk ilmu Allah Subhanahu wa taala? Ini cerita ketentuan azali. Hak ada di ilmu Allah yang mubram tu, yang putus segala-gala perkara. Kemudian nak cerita pula ketentuan yang tergantung, mubram mu'allaq. Hak mu'allaq yang tergantung, itu kita akan cerita berkaitan dengan catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Tak sama ke ketentuan azali dengan catatan malaikat di Lauh Mahfuz? Nak sama ke mana? Ketentuan azali, catatan malaikat di Lauh Mahfuz baharu ke qadim? Saya pernah dengar baca ceramah catatan malaikat di Lauh Mahfuz yang qadim. Catatan malaikat di Lauh Mahfuz yang qadim. Yang tukang catatnya malaikat. Bila malaikat qadim? Dicatatnya di Lauh Mahfuz. Bila Lauh Mahfuz qadim? Yang qadim Allah je yang qadimnya. Malaikat baharu, Lauh Mahfuz baharu. Macam mana timbul pula catatan malaikat di Lauh Mahfuz yang qadim? Jadi nyata jelas ketentuan azali. Ni catatan malaikat di Lauh Mahfuz yang baharu. Ketentuan azali selama-lamanya. Catatan malaikat di Lauh Mahfuz hanya setakat kiamat sahaja. Allah perintah malaikat catat di Lauh Mahfuz. Ada yang Allah Ta'ala perintah malaikat catat satu jalan mubram, putus. Ada yang Allah perintah malaikat catat dua jalan. Kalau begiang jadi begiang, kalau begiang jadi begiang. Dua jalan di catatan malaikat di Lauh Mahfuz. Yang mana malaikat pun tak tahu hak mana sebenarnya akan berlaku. Dia berdoa dapat, tak berdoa tak dapat. Contohnya, dia hubung satu rahim, umurnya ditambah. Kita hubung satu rahim, umurnya tidak ditambah. Antara dua jalan ni contoh. Dah sebenarnya hak mana? Kita tengoklah naik khabar di Lauh Mahfuz. Ini buat contoh sahaja. Ini semua perkara gaib belaka. Antara dua jalan ni malaikat pun tak tahu apa sebenarnya hak mana yang akan berlaku. Sampai saat berlakulah salah satu dua jalan ni. Malaikat pun tahu antara dua jalan yang tergantung ni, yang berlaku sebenarnya hak ni. Hak berlaku ni lah selaras dengan ketentuan azali. Mana hakikinya tidak ada yang tergantung. Tergantung hanya di catatan malaikat yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti setakat tu. Kenapa Allah Ta'ala perintah malaikat catat dan kata tergantung? Walah di ilmu Allah mubram putus belaka dah. Yang Allah Ta'ala perintah malaikat catat dua jalan tu kenapa? Itu bukan urusan kita.
Setakat tu saja. Cuma jangan yang tergantung, yang berubah naik kepada hak azali. Naik kepada hak azali. Di mana nak letak ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kata tergantung, mana Allah belum menetapkan lagi. Ilmu Allah macam mana kalau Allah belum menetapkan lagi? Kalau kita boleh, macam mana keputusan? Sekarang ni tak tahulah, belum buat keputusan lagi, tapi ada dua pilihan. Mungkin gini, mungkin gini. Lepas tu antara dua tu mana ni? Kita belum buat keputusan lagi. Tengoklah mikir semula. Antara dua jalan ni kita nak pilih hak mana? Kita ilmu kita terhad. Tapi kalau Allah pun tergantung keputusan, tergantung ketetapan, di mana letak ilmu Allah Subhanahu wa taala? Tambahan pula putus siap-siap dah, tentu siap-siap dah, netak siap-siap dah, ubah pula. Tu tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ni telah menentukan pada azal, telah menentukan selaras dengan ilmu. Allah mengetahui sedia kala, Allah menentu pun sedia kala. Allah menentukan segala-gala perkara pada azal. Telah menentukan segala-gala. Mana dia tergantung? Allah telah menentukan segala-gala perkara yang berlaku. Tidak ada yang tergantung. Sebab tu ta'alluq iradah hanya tanzih qadim, menentu sedia kala. Tidak ada tanzih hadis. Tidak ada Allah menentukan sekarang. Tidak ada. Yang ada hanya tanzih qadim. Allah menentukan segala-gala pada azal, muafakat dengan ilmu. Ilmu Allah pun tanzih qadim juga. Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal juga. Tidak ada ketentuan yang baru dan tidak ada pengetahuan yang baru. Semuanya azali qadim belaka. Sebab tu nak cerita bab ketentuan antara hak azali di ilmu Tuhan, di iradah ilmu Tuhan yang hanya Tuhan yang mengetahui. Nak cerita pula catatan malaikat. Malaikat tahulah, sebab malaikat yang tukang catat, malaikat yang tukang jaga kena letak molek lah. Kena letak molek. Hak ketentuan azali hak malaikat pun tak tahu, dengan catatan malaikat yang malaikat catat, yang malaikat jaga. Ini malaikat tahu. Tapi tahu kalau kata dua jalan, hak tergantung mu'allaq, antara dua jalan hak mana yang akan berlaku, malaikat pun tak tahu. Tapi tahulah setakat mu'allaq tergantung tu. Sebab masa pilih satu jalan, hak ni yang berlaku, hak itulah hak selaras dengan ketentuan azali. Dia kalau kita kemah di sifat iradah Allah, kita kemah di sifat ilmu Allah, tak ada apa-apa dah. Simple sahaja. Ini cerita bab sifat iradah, sifat ilmu Allah. Allah menentukan sedia kala selaras dengan ilmu Allah yang Allah mengetahui sedia kala. Allah menentukan segala-gala perkara pada azal. Bila faham kau ni, mana ada yang ketentuan yang tergantung. Kemudian Allah telah menentukan selaras dengan ilmu. Nak terbaik kat mana pula, nak jadi kat mana pula. Jadi Allah merubah ketentuan. Jangan pula kata Allah kuasa kan. Kalau Allah nak ubah, Allah ubah lah, sebab Allah kuasa. Ikut pandai dia nak ubah pun. Kuasa Tuhan tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Berubah ketentuan Allah, rosak sifat ilmu Allah, itu perkara mustahil. Perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah berkait dengan perkara yang mungkin, perkara yang harus. Perkara mustahil tidak berkait dengan kekuasaan Allah. Jadi berubah ketentuan perkara mustahil. Allah kuasa nak ubah. Kalau Allah ubah, di mana duduk iradah ilmu Allah Subhanahu wa taala? Mustahil sama sekali. Ini pun satu penyakit juga. Allah nak ubah, Allah ubah, Allah kuasa. Berubah ketentuan tu perkara harus ke perkara mustahil. Perkara mustahil rosak sifat ilmu Allah. Lepas tu kuasa apa perkara mustahil? Dah Tuhan tak kuasa. Kuasa tak kuasa tidak berkait dengan perkara mustahil.
Nak jawab kuasa, nak jawab tidak kuasa, hak bidang dia. Barulah boleh jawab kuasa ataupun tidak kuasa. Ni TBE 8692. Halang laluan orang nak keluar. Lampu kereta pula menyala. Dua perkara benar. TBE 8692. Proton sagar. Kekuasaan Allah tidak berkait dengan perkara yang mustahil. Allah kuasa kan? Boleh tak Allah nak mati Allah sekejap? Apa ni? Mati Allah mustahil. Dah Allah kuasa ke dah? Perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Nak jawab kuasa ke tak kuasa ni? Jawab kuasa pun tak betul, jawab tak kuasa pun tak betul, sebab bukan takluk kudrat, bukan fungsi kudrat, perkara mustahil. Bukan fungsi dia, bukan takluk kudrat, perkara mustahil. Misal-misal lah contoh bab banding dengan makhluk. Kita nak kerak besi, kita pun ambil pisau. Pisau ni ni loop ni kita kata. Kita ambil pisau, kita nak kerak besi, tiba tak boleh nak kerak lah besi. Kita nak kata pisau tu tupu, tak boleh nak kata tupu sebab bukan kerja pisau. Kerak besi ni bukan kerja pisau, itu kerja apa? Motong tu lah, apa ke? Jigsaw apa? Jigsaw apa panggil? Jigsaw. Chain. Bukan kerja pisau main besi ni. Dah tupu lah pisau, tajam lah pisau, tak ada kaitan pisau dengan besi. Itu bukan kerja pisau. Nak kata tupu pun tak boleh, bukan kerja dia. Jadi perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah Allah. Nak kata kuasa pun tak kena jawapan, nak kata tak kuasa pun tak kena jawapan. Bukan kata Tuhan kuasa nak buat anak tapi Tuhan tak buat, tak kena jawapan tu. Sebab anak bagi Tuhan mustahil. Tuhan kuasa nak buat bini tapi Tuhan tak buat, tak kena gitu. Sebab perkara mustahil tidak berkait dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Jadi berubah ketentuan perkara mustahil, tidak berkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bawa seumpama tu. Tuan nak tahu apa? Tuan ada kuasa. Ni masalah berlaku lah ni. Kemah molek ni bab makrifatullah ni. Kita nak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira ni persoalan sifat 20 je. Hak wajib kita mengetahui dan berpegang secara tafsil, secara terperinci. Sifat 20 sahaja. Bukan cerita panjang-panjang ni. Hanya untuk setakat makrifatullah sahaja. Untuk memahami kedudukan sifat kudrah Allah, sifat iradah Allah, sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kalau tak faham bab qada dan qadar ni, tak faham sifat 20. Tak faham sifat kudrat, iradah, ilmu. Maknanya kalau kita faham sifat kudrat, Allah sifat kudrat menjadikan segala-gala perkara yang Allah Ta'ala jadikan muafakat dengan ketentuan Allah pada azal. Pergi pula pada sifat iradah. Allah sifat iradah telah menentukan segala-gala perkara pada azal, muafakat dengan sifat ilmu Allah Subhanahu wa taala. Pergi pula pada sifat ilmu, Allah mengetahui segala-gala perkara pada azal, pengetahuan yang meliputi, pengetahuan yang tidak terdahulu sembunyi. Pengetahuan yang tidak terdahulu sembunyi. Macam kita, pengetahuan kita ada, asalnya kita tersembunyi, tak tahu benda tu, tahunya kemudian. Allah tidak, Allah mengetahui sedia kala. Bila Allah mengetahui sedia kala, Allah menetapkan segala-gala perkara pada sedia kala, maka Allah menetap mesti segala-gala mustahil berubah sama sekali ketentuan azali Allah Subhanahu wa taala. Itu sahaja. Tak ada pelik-pelik ni. Jadi kalau Allah telah menentukan, Allah telah menetapkan, Allah telah memutuskan, dah kalau gitu kita ni terikat lah. Kita ni seolah-olah dipaksa. Dah kalau Allah menentu dah terikat apa kita ni? Kalau Allah telah menentu dah, memutus dah dipaksa apa kita ni? Memang kita terikat, majbur. Memang kita dipaksa sebab Allah telah menentukan segala-galanya. Kalau Allah telah menentukan segala-gala, kitanya tidak terikat, kuasa benar kita.
Kalau Allah telah menentukan segala-gala, kita tidak dipaksa, kita bebas buat perkara lain, macam mana Allah menentukan kalau kita tidak terikat? Dan memang hakikinya kita terikat. Memang kita hakikinya kita dipaksa. Tetapi oleh kerana ayat Quran menyandar perbuatan kepada kita, kita wajib berpegang, kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Tapi jangan lupa, segala-gala perkara Allah Ta'ala tentu dah pada azal. Berarti pilihan kita pun terikat dengan ketentuan Allah, perbuatan kita pun terikat dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pilihan kita terikat, tak ada, hakikinya memang tak ada. Tapi oleh kerana ayat menyandar pada kita, ke mana pun kita wajib berpegang, kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Tapi pilihan yang terikat, perbuatan yang terikat. Dan kalau pilihan terikat, tak ada, hakikinya memang tak ada, kita tidak ada sebarang pilihan. Tapi kalau kita menafikan kita ada pilihan, kita langsung tidak ada pilihan, kita langsung tidak ada perbuatan, itu akidah Jabariyah. Kita memang hakikinya majbur, kita dipaksa hakikinya. Tapi oleh kerana ayat sandar kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, akan dikau kami yang sembah, akan dikau kami yang minta pertolongan. Oh Tuhan bubuh kita. Kalau gitu kita kena berpeganglah, kita ada pilihan, kita ada perbuatan. Tapi jangan lupa, sifat iradah, Allah telah menentukan, menetapkan, memutuskan segala-gala perkara. Berarti walaupun kita berpegang ada pilihan dan perbuatan, tetap terikat di bawah iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana? Ni KL hot minggu depan ni. Cerita dulu minggu ni. Lepas tu sama minggu depan pula. Sama minggu depan pula. Kita ambil faham molek, lepas tu selesai lah. Ada kata pula, ni tak mampu kita nak rungkai-rungkai. Tak ada rungkai-rungkai. Kita tak ada nak rungkai apa-apa. Kita hanya untuk memahami, kemudian kita berpegang, serah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ada nak rungkai-rungkai, tak ada. Kita faham iradat Allah telah menentukan segala-gala. Macam mana ikhtiar usaha, kita wajib berpegang, kita ada pilihan. Dah kata Allah menentukan, Allah menetapkan, Allah memutuskan. Macam mana kita ada pilihan? Kan belaga tu. Allah netu, Allah letak, kita ada pilihan. Boleh belawang pula situ lah. No. Macam mana? Sama kita bolehlah. Mak ayah kita netak dah, mak ayah kita mutu dah. Apa ke dia? Orang lain ni kan, anak lain ni kan cerdik kan. Apanya kita ada pilihan kita sendiri. Ini masa depan kita. Dah kata ayah netu dah, ayah letak dah, Tuhan dia, ya kita. Kan kalau kita dengan Tuhan. Allah netu dah, Allah letak dah, Allah mutu dah. Lepas tu pilihan kita mutlak, tidak terikat dengan ketentuan dan perbuatan Allah. Allah ni macam mak ayah kita jelah jadinya. Kita hanya berpegang, kita ada pilihan kerana ayat menyandar kepada kita. Tapi walaupun kita berpegang, kita ada pilihan, pilihan kita tetap terikat dengan ketentuan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perbuatan kudrah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insya-Allah minggu depan kita masih lagi sambung di bawah tajuk qada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bersifat dengan kudrah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahhimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.